أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pertama sekali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan dan mengaruniakan kepada kita bermacam-macam nikmat yang sangat banyak sehingga tidak terhitung jumlahnya, sama ada nikmat-nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat, dan dengan sebab syukur itu kita mudah-mudahan dikekalkan nikmat yang sedia ada dan ditambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada malam ini akan disambung lagi huraian kalam hikmat Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin kita renungi, yang ingin kita ambil manfaat dan pelajaran daripadanya ialah kalam hikmat, masih lagi kalam hikmat yang ke-48. Atha Al-Khurasani berkata, jadi kalam hikmat yang ke-48 ini, menulis kalam hikmat ini Syekh Ibn Atha menasihatkan kita supaya tidak meletakkan harapan dan pergantungan hati kita kepada yang lain daripada Allah. Disuruh supaya membetulkan tauhid kita, meluruskan keyakinan kita, supaya kita tidak berpaut, tidak meletakkan harapan dan tidak meletakkan pergantungan kepada sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita nak merubah jiwa kita ni supaya hati kita tidak lagi menaruh keyakinan, kepercayaan dan tidak meletakkan harapan dan pergantungan kepada yang lain dari Allah. Maka tidak ada cara lain selain daripada meneguhkan iman, meneguhkan tauhid, menjernihkan hati, sehingga mata hati kita ini, basirah kita ini
dapat melihat dengan penuh keyakinan, dengan penuh perasaan tentang kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa, yang maha berkehendak, yang bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan yang bermacam-macam. Jadi apabila hati manusia itu dapat melihat dan meyakini hakikat-hakikat iman itu dengan pandangan yang menembusi halangan-halangannya, sehingga memperoleh keyakinan yang bulat, pada waktu itulah manusia tidak lagi meletakkan harapan dan pergantungan kepada yang lain dari Allah. Itu yang ingin dinasihatkan oleh Syekh Mu'atta kepada kita. Jadi dengan cara menyucikan batin kita, meneguhkan iman dan tauhid kita, maka itulah laluannya untuk kita mencapai apa yang dimaksudkan, iaitu hati yang tidak lagi menaruh keyakinan dan kepercayaan dan harapan kepada yang lain daripada Allah. Cuma persoalannya, sebagai satu ulangan balik dari apa yang sudah saya jelaskan dulu, bagaimana pula dengan kita yang minta tolong dengan orang, tapi minta tolong dengan orang tu, minta tolong dengan orang ni dan sebagainya, maka itu diharuskan oleh syarak, dibenarkan oleh syarak, asalkan kefahaman dan keyakinan kita betul bahawa kita tetap ada keyakinan bahawa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang maha kuasa melainkan Allah, tidak ada yang memenuhi segala hajat makhluk ini melainkan Allah, dan sifat-sifat ketuhanan yang lain. Kita ada kefahaman dan keyakinan itu, dan kita memahami bahawa makhluk ini yang kita pergi minta tolong dengan dia itu sebagai wasilah, sebagai perantara, sebagai sebab-musabab yang diharuskan oleh syarak, yang dibenarkan oleh syarak. Maka kita lakukan itu atas dasar ni, maka perbuatan kita pergi minta tolong dengan orang tu, dengan orang ni tidak salah, tidak dilarang, boleh dilakukan. Kemudian perkara yang lain yang berkait dengan persoalan ini, bagaimana kedudukan hati kita yang cenderung, yang tetap ada kecenderungan dan pautan harapan kepada makhluk tinggi, pautan hati kita tu, ikatan hati kita, pautan hati kita tu tinggi terhadap makhluk. Contohnya macam mana? Kalau kita sakit, kita perlukan obat, dan obat itu wasilah, obat itu sebab musabab. Tapi nak beritahu bahawa pergantungan hati kita ni agak kuat terhadap sebab musabab tu, iaitu apabila obat yang menjadi pergantungan hati kita tu tak ada, kita akan jadi takut, susah hati, bimbang, cemas dan sebagainya. Itu tanda bahawa hati kita kuat berpaut pada sebab musabab. Baik, hati yang semacam ini bagaimana? Apakah dia membatalkan tauhid dan keyakinan atau bagaimana? Ketahuilah bahawa kecenderungan hati itu adalah sifat bagi naluri manusia, dan kecenderungan itu tidak membatalkan tauhid dan keyakinan yang sedia ada. Kita tetap meyakini Allah yang Maha Kuasa dengan dalil yang jelas, dalil Al-Quran dan Hadis, dalil akal, meyakinkan kita bahawa adanya Allah, bahawa Dia Maha Kuasa, Dialah yang Maha Menolong, tidak ada yang dapat menolong selain Dia. Kita yakin itu. Jadi perasaan kita ini, kalau banyak berpaut pada sebab tadi itu tidak membatalkan keyakinan. Cuma dia menunjukkan kepada hati kita yang banyak ghaflah dan kelam. Itu saja. Menunjukkan hati yang ghaflah,
hati yang kelam. Kelam ni gelap. Gelap, dok cerah, dok terang molek. Tapi iman tetap ada. Itulah perkara-perkara yang perlu kita faham. Jangan sampai kita rasa, bila kita rasa hati kita ni banyak berpaut pada sebab, tak ada sebab kita susah hati, padang batai, manggon. Bukan. Itu bukan. Iman adalah tasdik, kefahaman yang kita yakini kebenaran. Adapun yang itu tadi itu zauq, perasaan kita. Bila perasaan kita ini banyak kekotoran dia, maka banyaklah dia melihat dan bergantung pada makhluk. Dan itu tidak membatalkan tasdik, keyakinan iman ini. Cuma menunjukkan, keadaan itu menunjukkan kepada hati kita ini banyak hijab, banyak ghaflah, banyak lalai, banyak lupa, lemah iman. Bukan tak ada iman, lemah iman dan keyakinan. Itulah yang perlu diperbaiki, dan itulah yang dianjurkan oleh Syekh Munattaq di sini, supaya kita berusaha meningkatkan keyakinan kita sampai ke tahap bukan saja kita meyakini, bahkan menjadi suatu pegangan hati kita bahawa tidak ada tempat untuk kita bergantung selain Allah. Tidak ada tempat untuk kita berpaut selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja pada keyakinannya, tapi pada perasaannya juga. Jadi bahagian keyakinan itu dasar iman, dasar akidah. Perasaan itu tingkatannya, tahapannya, yang menunjukkan pada iman kita itu semakin kukuh. Dan perlu atau tidak benda ini memang sangat perlu. Iman itu dasar keyakinan kita, dan perlu kita perkukuhkan, kena jaga, kena tingkatkan dia. Sehingga Nabi pun selalu berpesan kepada para sahabat yang sudah pun kuat imannya, sudah teguh keyakinan, tapi masih lagi dipesan oleh Nabi supaya tajdid iman, perkukuhkan, perdalamkan, jadidu imanakum, perbaharui imanmu. Nabi pesan kepada sahabat. Sehingga sahabat bertanya, bagaimana metode, bagaimana caranya, bagaimana manhajnya untuk tujuan meneguhkan iman ini. Nabi menjelaskan, aksiru min qawli la ilaha illallah. Kebanyakan mengucap, menyebut, berzikir, menyebut-nyebut kalimat tauhid, kalimat iman, la ilaha illallah. Itu yang diajar oleh Nabi, itu yang dipesan oleh Nabi, itu yang disebut oleh Nabi. Jadi itu yang kita perlu faham. Baik, sekarang kita nak melihat sebahagian daripada huraian yang dikemukakan oleh alim ulama dalam menjelaskan kalam hikmah yang ke-48 ini, yang intibatinya seperti yang saya sebut tadi itu. Atha Al-Khurasani berkata, saya bertemu dengan Wahab bin Munabbih di suatu jalan. Maka saya berkata, ceritakan kepadaku suatu hadis yang dapat saya ingat, tetapi persingkatkanlah. Jadi dia minta Atha Al-Khurasani ini, dia jumpa dengan seseorang namanya Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih ini terkenal tokoh ni. Jadi dia minta supaya sampaikan kepada dia ni satu hadis Nabi, atau satu kalam, satu hadis yang mana kalam tu kalau dia dengar mungkin dia akan ingat sampai bila-bila. Tapi jangan panjang sangat dia. Dia nak dengar satu kalimat, satu hadis yang mana dia akan ingat sampai bila-bila, tapi janganlah panjang sangat. Disurengkan. Baik, maka berkata Wahab. Jadi Wahab bin Munabbih ni pun berkata, Allah telah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ini hadis ni, riwayat Bani Israel. Jadi hadis yang ditanya oleh Atha Al-Khurasani itu adalah hadis dalam istilahnya lah.
suatu yang diriwayatkan lah. Cuma di sini riwayat tentang Bani Israel. Allah telah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam, hai Daud, demi kemuliaan dan kebesaranku, tiada seorang hamba yang minta tolong kepadaku dengan sungguh-sungguh, yakni dengan sungguh-sungguh kepadaku, tidak pada yang lain. Yakni Allah Ta'ala menyatakan sesiapa yang minta tolong kepada aku dengan sepenuh perasaan dia, dengan penuh kesungguhan dia, dan dia tidak minta kepada yang lain lagi, dan saya ketahui yang demikian dari niatnya. Yang aku tahu itu datang dari niat hatinya itu. Kemudian orang itu akan diperdaya oleh penduduk langit yang 7 dan bumi yang 7. Orang ini diminta tolong dengan Allah, tidak kepada yang lain. Dan diminta tolong ni sungguh-sungguh, sepenuh hati dia. Dan ini dapat diketahui dari apa yang tersemak dalam hati dia lah. Baik, kemudian dia ni nak ditipu, nak diperdaya oleh penduduk langit dan bumi. Semua orang nak kenakan dia, nak tipu dia. Sedangkan dia ni minta tolong dengan Allah, tidak kepada yang lain lagi. Ini penduduk langit yang 7 dan penduduk bumi yang 7 tu semuanya ni digambarkan dia ni cuba nak tipu orang seorang ni yang dia minta tolong dengan Allah, tak minta tolong dengan yang lain tak. Melainkan pasti aku akan menghindarkannya dari semua itu. Kata Allah, aku akan jaga dia, aku akan lindungi dia, aku akan pelihara dia, aku akan lindung dia. Jadi itu jaminan Allah. Cuma tinggal lagi semua ini berkait kuat dengan keyakinan kita. Dan tasawuf menasihati kita menurut kadar keyakinan. Orang yang dikurniakan Allah hati yang bulat, maka dia ada cara hidupnya sendiri. Yang kurang bulat hatinya itu, dia ada cara hidup sendiri. Jadi kuncinya adalah keyakinan. Dan Allah Ta'ala menolong kita, melayani kita menurut tahap keyakinan kita. Sebab itu tasawuf menganjurkan kita berperilaku, bertindak menurut kadar keyakinan. Tapi kalau kita bertindak, berperilaku melebihi tahap keyakinan kita, itu akan mengundang keburukan pada kita, akan mengundang keburukan. Ini tasawuf ni halus sikit. Dia ajar seseorang tu mikul menurut kadar yang dia boleh pikul. Jangan dia terbaik mikul dia hak dia tak ada, hak dia tak orang nak pikul. Contoh macam mana? Masalah merawat penyakit, contohlah. Ini isu saya nak beritahu, isu keyakinan dan pesan-pesan tasawuf mengenainya. Ini pedoman untuk kita supaya apa? Kita tahu cara nak bertindak. Tak tahu cara bertindak, dia akan menimbulkan beban. Dan inilah pedoman tasawuf. Kalau kita tak mengaji tasawuf, mengaji syariat saja, kadang-kadang pedoman ni tak jelas, mengakibatkan kita ambil tindakan yang kita akan tanggung akibatnya kita tak mampu tanggung benda tu. Saya nak beri contoh macam mana. Ini mungkin lari sikit daripada perkara ni, tapi ada kaitan juga. Isu yang saya nak beri contoh, isu merawat penyakit bagi yang sakit. Apa hukumnya? Hukum merawat penyakit bagi pesakit ini berbagai-bagai. Ada kalanya jadi wajib, ada kalanya jadi sunnah, ada yang jadi harus, bahkan ada yang jadi haram menurut keadaan tertentu, bergantung keadaan. Jadi yang menjadi wajib sebagai contoh, kalau hidup berubat, dia tak tahan sabar dan tidak dapat laksanakan kewajipan-kewajipan agama lain.
maka wajib dia berubat. Dia sakit tapi tak pergi berubat, dia pun banyak mengeluh, banyak membantah, kemudian sehingga dok semayang, dok puasa, terhalang dia sebab sakit tu, tak boleh nak semayang, tak boleh tu. Dia wajib berubat. Jadi hukum ni berbagai beza-beza. Itu dari segi hukum, tengok dari sudut fiqh. Dari sudut tasawuf ni, dah kalau kita ni nak tak mana? Kita ni tak pada hukum mana? Wajib ke, sunat ke, kuat? Di sinilah hukum tasawuf. Nasihat tasawuf. Jadi tasawuf menasihati kita supaya melakukan sesuatu menurut kadar keyakinan. Ini pedoman tasawuf. Pedoman fiqh, tengok dari segi keperluan tadi tu. Menjadi haram sekiranya kita berubat dengan kaedah-kaedah yang diharamkan oleh syarak. Haram kita pergi berubat. Dan berbagai-bagai hukum lagi lah. Itu dari sudut fiqhnya. Sekarang saya nak jelas dari sudut tasawufnya. Tasawuf kata macam ni menjelaskan. Orang yang memiliki keyakinan yang tinggi terhadap Allah, bahawa dialah yang mendatangkan penyakit dan dia juga yang menyembuhkan. Dan dia ni kuat sabar, kuat keyakinannya, tahan sabar, tak mengeluh, tak susah, tak menyusahkan orang. Kewajipan agama dapat dilaksanakan dengan baik, bahkan kadang-kadang sakit lebih khusyuk lagi hatinya, bahkan dalam keadaan itu hatinya lebih terasa ubudiahnya. Maka hukum dia berubat itu harus daripada dia. Dia nak pergi pun apa, tak mau pergi pun apa, harus pada dia. Baik, tapi bagi orang yang tidak ada keyakinan yang kuat, dok tahan sabar, mengeluh banyak bersungguh, banyak bantah ketetapan, jadi jiwa jadi rosak, kemudian kewajipan agama terabai kerana sakit dia itu, kerana penyakit dia itu, banyak benda yang terabai kewajipan agamanya itu. Dia kena pergi berubat, wajib dia pergi berubat untuk mengatasi masalah. Baik, jadi Allah Ta'ala, ini dari sudut layanan, Allah Ta'ala melayani seseorang menurut kadar keyakinan dia itu. Jadi orang yang pertama kuat yakin ni, pada dia harus nak pergi berubat ke tambun. Tapi insya-Allah dia akan mendapatkan kesembuhan juga. Orang yang dah tahan sabar tadi, dia kena pergi berubat, dan insya-Allah dia akan dapat kesembuhan dengan sebab dia berubat tadi tu. Dia akan dapat. Cuma masing-masing dengan cara. Hak dah tahan sabar ni, cara dia sembuh insya-Allah dengan cara dia pergi berubat. Hak kuat keyakinan ni, insya-Allah dia akan sembuh dengan cara tak pergi berubat. Insya-Allah. Pada dia, bukan pada semua orang ni, pada orang yang kelas macam ni, dia akan dapat kesembuhan cara seperti itu. Tapi apabila masing-masing dah ikut kedudukan masing-masing, dah ikut kedudukan orang yang dah tahan sabar tadi tu, kalau dia sakit dah tahan sabar, kemudian dia banyak bersungguh, banyak mengeluh, banyak kewajipan agama tidak dapat dilaksanakan, tiba-tiba dia mengambil sikap tanpa pergi berubat. Sebab apa tanpa pergi berubat? Macam-macam lah. Sayang pitih lah, ataupun nampak malu, takut tengok orang tengok komang, pergi berubat komang, takut nampak komang. Dah kita ni orang panggil tok alim, tok lebah, pergi berubat, Allah rasa malu kat orang. Rasa malu kat orang. Nampak komang sangat. Mau ni patutnya dah hari ni. Kadang-kadang ada kat orang gitu. Takut orang pandang rendah kita, ataupun kita malu kat orang. Pandang-pandang gagah kita ni nak pergi berubat. Takut malu. Kalau pergi berubat nampak komang, nampak dorong. Ada kat macam gitu. Atau sebab-sebab lain lagi. Lalu dia tak pergi. Lari tak pergi, apa yang berlaku? Tiba-tiba keadaan dia itu akan membebankan dia.
akan membebankan dia, dia akan tanggung bebanan dia dari tahap sampai dia akan jadi musang, dia akan jadi pemalu, dia akan jadi banyak benda akan jadi kucak kacir dalam hidup dia. Sebab apa? Kerana dia bertindak bukan menurut kadar dia. Lori tayar 2 akut barang untuk yang lori dia tayar 2 je, tapi barang dia akut tu muat lori tayar 6. Tak padam. Maka begitulah saya nak beritahu, nak kawal keyakinan tadi tu. Dan inilah yang kembali kepada hadis Nabi, ana inda zanni abdi bi. Aku, kata Allah dalam hadis kursi, adalah menurut tahap keyakinan hamba-Ku terhadapku. Jadi dipahami oleh ulama tasawuf bahawa keyakinan manusia itu pertama sekali menentukan sikap dia, yang kedua layanan Allah terhadap dirinya. Layanan Allah. Jadi kalau dia bertindak tidak menurut kadar keyakinan dia, dia akan tanggung beban. Baik, contoh lain. Ni kami contoh keberanian pula. Keberanian. Bab keberanian hari ini kita kena contoh sini. Bab ada jadi membetul-tuli dalam bab keberanian. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pada waktu hijrah, bagaimana cara dia? Bagaimana Sayyidina Umar berhijrah? Dia berhijrah seorang diri, bukan dalam bentuk yang ramai. Adalah menupang seorang dua tu orang belakang, orang pergi menupang belakang dia. Tapi dia berhijrah seorang diri. Yang kedua, secara terang-terang, tak nusuk, tak bersembunyi. Yang ketiga, dia mencabar lagi orang-orang musyrikun yang ramai itu untuk halang dia. Baik, kalau kita pakai hukum akal, seorang nak lawan dengan sepuak, tak akan menang seorang. Tak akan menang seorang. Tapi Sayyidina Umar ambil tindakan. Sebab apa dia ambil tindakan? Kerana menurut kadar keyakinan dia tu. Kemudian oleh kerana dia bertindak menurut tahap dia tu, dan dia berjaya. Tak ada seorang berani halang dia. Padahal seramai tu orang musyrikun tu nak halang seorang ni, tak ada seorang. Kalau tak seorang pun mari dah sepuak sudah lah. Tapi tak ada seorang jadi berani nak halang Sayyidina Umar ni. Jadi tindakannya menurut keyakinan. Dan Allah Ta'ala melayani menurut kadar keyakinannya, dan dia berjaya. Dan kalau kita pula buat, kita menghadapi keadaan seperti itu, keyakinan kita tidak seperti Sayyidina Umar, sepatutnya kita ni bersembunyilah supaya orang tak tahu. Ambil jalan lain lah, nusuk dan sebagainya. Sebab kita tahu seorang kita tak tahu, tak boleh nak hadapi. Tapi tiba-tiba kita takut orang kata komang. Ni takut orang kata komang ni lah. Awak gagah tu. Siapa dia berani? Tak. Dia tak buat. Keyakinan tak buat. Tubuh pun tak buat juga. Buat ni. Tiba-tiba. Jadi orang seperti ini, atas keyakinan yang tidak kuat, tapi tidak tanggung keadaan orang yang berkeyakinan tinggi, itu bukan cara dia. Dan tasawuf tidak ajar seperti itu. Kalau dia lebih juga, dia akan tanggung beban. Dia akan tanggung susah. Contoh lain pula. Ni contoh ni banyak ni, contoh kadang kita berlaku dalam masyarakat kita. Saya nak perwah ni dia banyak aspek lain. Contoh bab rezeki pula. Contoh bab rezeki. Bab rezeki, ada setengah orang tu dirizkikan Allah tidak dengan jalan usaha. Dia dapat rezeki. Dan dengan keyakinannya itu, dia dapat itu. Sesuai dengan firman Allah. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Sesiapa yang betul-betul takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah,
Allah Ta'ala akan jadikan jalan keluar bagi dia. Pelepasan daripada masalah, daripada kesusahan, kesempitan dan sebagainya. Allah Ta'ala akan beri jalan pelepas. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kemudian Allah Ta'ala akan beri rezeki kepada dia dengan cara-cara yang rezeki tak sangka-sangka, yang tidak terkira, yang tidak tersangka, yang tidak dirancang, tapi dia dapat. Ada orang dapat rezeki cara sesuai dengan tahap keyakinan itu kepada Allah. Ada orang lagi tak pergi, lagi tu tak boleh. Hak pergi tu pun temu lagi pun ada. Rezeki temu lagi. Tak boleh sekarang. Ada juga. Kerana bukan rezeki dia. Pergi cari. Bukan saja boleh. Ada tu pun. Yang lagi orang lain. Membambah ke lain lagi. Banyak berlaku macam ni. Baik. Sekiranya orang hak tadi tu yang tidak kuat keyakinan tadi tu. Tidak kuat keyakinan macam mana? Tidak kuat keyakinan ni. Dalam bab rezeki ni, kalau memutus rezeki kau, mula debu lah, ketok lutut lah, demam lah, sakit kepala lah. Ini bagi macam-macam. Bila memutus. Itu tanda bahawa dia tidak memiliki keyakinan yang cukup. Bila tak ada rezeki, dia susah hati. Dorok diri, kenali, macam-macam. Boleh berlaku macam-macam. Sekiranya yang semacam ni nak bertindak macam orang yang mula-mula tadi tu, orang yang kuat keyakinan, yang tidak mencari jalan usaha, tapi dia dapat juga. Nak tunggu gitu juga. Nak buat gitu. Kalau aku pergi cari, nampak komang. Dah kita ni lupa pakai serban jubah dengan sebeh seleret kan, tiba-tiba pergi rezeki kata malu kau orang. Malu kau orang nak pergi cari rezeki. Takut orang kata tak Allah imam. Takut orang kata gitu. Tapi bila tak ada, debar buruk bila ni. Pipitih tak ada, tu tak ada, debar buruk lah. Sehati pada anda. Jadi kalau kita tidak memiliki keyakinan yang bulat macam tu, kita nak berlagak macam ni, maka itu akan memudaratkan, dan itu tidak disuruh dalam tasawuf. Tidak disuruh seperti itu. Jadi hak nak bersifat macam tadi tu, biarlah orang yang duduk darjah dia. Dan kita nak kenal macam mana? Masa-masa duduk darjah ni tu, itu kena detail sikit lagi dalam kitab tasawuf lah. Diberitahu alamat-alamat dan tanda-tanda ni. Masa-masa yang mengaji tu, dia akan dapat faham kedudukan. Tapi hak dasarnya, bahawa keyakinan kita tak cukup tadi, bila sebab-sebab tu putus, kita rasa susah hati, bimbang, takut, cemas dan macam-macam. Itu tanda bahawa makam kita, kedudukan kita, tahapan kita, asbab, kena cari jalan, kena berusaha. Kalau tak ada, pergi cari. Kalau susah, kena cari, minta pertolongan dengan orang ni yang mampu menyelesaikan. Itu jalan kita. Kalau kita ada sifat macam tu. Tapi bagi yang diberi keyakinan yang bulat oleh Allah, maka kita serah pada dia. Dan dia akan ditolong oleh Allah menurut kadar dia tu, muntahak dia. Itu saya nak beritahu bahawa dalam tasawuf ni, seseorang tu hendaklah bertindak dari segi berusaha atau tidak menurut kadar tahap keyakinan dan kedudukan iman dia. Kalau dia tebang langgar sepadang ni, dia akan menanggung kepayahan. Dia akan menanggung kesusahan, kepayahan, dan mungkin beban dia tak mampu tanggung. Banyak kita tengok. Ini saya nak cerita pengalaman bab keyakinan. Nak kait dengan hadis Nabi tadi. Nabi sebut, ana inda zanni 'abdi bi. Aku menurut tahap keyakinan hamba-Ku terhadap. Saya ingat dulu berlaku satu fenomena, satu gerakan supaya tak payah kerja, berhentilah kerja. Pernah berlaku. Nak berhenti kerja. Macam-macam lah alasan. Banyak sebab lah. Tapi kesudahannya suruh berhenti. Kalau kerja mana-mana berhenti. Rezeki Allah Ta'ala tu adalah di mana-mana. Apakah buah tu? Kalau dia cakap tu, mulut dia tu, hak dalam hati betul gitu tak apa. Ni cakap gitu, dalam hati dia lain. Mulut dia, rezeki Allah Ta'ala ada di mana-mana. Tak payah susah lah. Ada rezeki kita adalah.
hati perut tak ada sikit dah beruk lalu tu. Nak bagus lah gitu. Kadang-kadang ada juga pada waktu kita rezeki mudah ni, kita sedap cakap dengan orang, Allah ni apa kok rezeki tangan Allah, tangan Tuhan kata, tangan kita banyak rezeki, tangan kita banyak rezeki. Yakinlah kepada Allah Ta'ala. Saya tak marah suruh hantu tu, tapi biar padang dengan orang dekat bawah, biar padang dengan orang. Rezeki ada rezeki tu siapa lah boleh, tangan rezeki dia murah, rezeki dia banyak. Kena yakinlah. Jadi hak disuruh tu capur belaka. Hak kuat keyakinan pun ada, hak lemah keyakinan pun ada. Tak payah susah hati lah gini-gini ni, rezeki ada, bahkan kita ada lah. Dia buat ukur orang baju dia. Itu pun tak tepat mana. Tanya tak ada kok, ketua lutut kok kadang-kadang. Kadang-kadang berlaku. Jadi ini yang perlu. Jadi tasawuf mengajar kita supaya menurutkan doa. Jadi kalau kita kata bahawa rezeki di tangan Allah Ta'ala, urusan kita tu dapat ada keyakinan. Tapi dalam perilaku kita kena tengok. Orang yang patut kena berusaha kerja, suruh dia kerja. Kerja nak cari. Ada pun orang yang memiliki keyakinan ahli tajwid yang kuat, suruh kepada dia. Untuk menyelesaikan perkara itu. Itu maksudnya. Jadi saya sebut benda-benda macam ni pernah berlaku dulu, biar ada seorang supaya berhenti bekerja macam-macam lah gini, tak payah kerja rezeki tangan Tuhan, tak payah sesuatu gini-gini. Dan ada yang ikut kerja, mulai ada kerja, habis kerja, tak ada kerja. Lepas tu benda lain tak erti nak buat. Kalau ada kepakaran lain tak apa, dia tak ada erti nak buat usaha tu, dia pandang tu je kerja, dia kerja dah tu, dia berhenti pekerjaan tu. Sedangkan dia sendiri tidak memiliki keyakinan yang bulat dalam bab ni. Bila dalam sebulan dah lagi, 2 bulan dah lagi, kena setengah tahun, tak ada benda mulai. Akan separuh 3. Capur dia kedok, betul kedok dia orang kerja. Maksudnya tak boleh nasihat akal. Sudah. Kita tengok banyak berlaku macam pucanya apa tadi. Pedoman tasawuf kita jelas. Sebab tu kena mengaji. Mengaji perkara supaya sikap kita tidak salah. Orang yang kena kerja lah. Itu memang dah tidak salah. Tasawuf bukan larang kerja. Bukan larang bekerja. Cuma disuruh biar betul cara kerja. Betul dari segi hukum syarak zahir dan betul dari segi hukum tasawuf batin. Hukum syarak zahir itu bukan hukum-hukum fiqh. Kita tak tipu orang, kita buat urusan baik dengan orang, ikut kaedah-kaedah yang tidak dilarang oleh syarak, kita dah buat benda yang dilarang menurut syarak. Itu betul menurut hukum fiqh zahir. Fiqh batin pula macam mana? Kita tetap yakin bahawa rezeki itu di tangan Allah. Aku akan dapat hanya apa yang telah dibahagikan Allah untuk aku, ditakdirkan Allah untuk aku. Kalau tak ada bahagian aku, tak ada lah hasil. Kalau ada bahagian aku jauh mana-mana pun, tetap aku akan boleh juga. Itu fiqh batin. Jadi kena ada dua ni, fiqh zahir dan fiqh batin. Jadi buat kerja. Itu tasawuf, ajar kita macam tu. Saya ingat dulu sekali pengalaman. Tapi tak apalah, sekadar nak berkongsi malam ni, masa dah banyak cerita sekarang. Cerita. Ini pengalaman saya ketika berinteraksi dengan beberapa tokoh lah. Jadi kebetulan saya ni, kita ni belajar mengaji sikit ilmu tasawuf ni. Kita mengaji pada bidang kita, mengajilah ilmu-ilmu keislaman, termasuklah ilmu tasawuf ni, dan kita minat sikit ilmu ni. Jadi dan kita banyak cakap sikit tentang ilmu ni, tasawuf. Kebetulan kita banyak mengaji sikit, kodoh-kodohnya lah, bolehlah cakap lebih baik orang. Lepas tu tiba-tiba satu masa tu ada seseorang, dan orang tahu saya dalam masa sama saya bekerja makan gaji dengan institusi tertentu. Kalau di tempat saya kat, di universiti saya lah, saya bekerja dengan kerja mengajar ni, dan diberi gaji untuk sara hidup saya, diberi gaji. Itu dah orang tahu. Kemudian ada seseorang yang
juga dikaitkan dengan ilmu kesufian ni. Ilmu Qur'aniyah ni dikaitkan dengan ilmu-ilmu macam ni. Tapi tak bekerja. Tidak bekerja. Lepas tu dia kata, dia marah lah, macam marah lah. Dia kata, mu ni duk mengaji mutasawuf, cakap mutasawuf, kerja dengan kerajaan. Malah salah dengan kerja kerajaan. Jadi saya nak, tujuan saya cerita ni untuk kita ambil kefahaman, supaya kita kena teliti benda ni molek. Sebab berlaku kiki yang lepas kena salah faham dalam perkara ni lah. Berlaku tindakan yang salah, akhir kali tidak tertanggung beban dia. Akhir kali jadi pemberitahu sedekah. Dulu kerja tak minta orang, lepas tu jadi duk mengaku minta orang. Itu lebih hina lagi. Lebih hina lagi. Daripada orang modal-modal kerja, akhir kali jadi tukang minta sedekah orang. Itu minta muka. Akhirat dia akan muka kita akan datang ni jadi buruk. Kotor, jadi ruduh muka dengan sebab perbuatan tu. Jadi bila ditanya, bila kita pun kata balik, kata yelah, saya ni bekerja dengan kerajaan, saya makan gaji, tapi kerja saya tu halal dari segi syarak. Saya tak tipu orang, saya tak ropok orang, saya tak curi barang orang, tapi saya kerja dengan lebih gaji, dan itu dari segi syarak lulus dari segi syarak. Mungkin orang tanya dari segi sumber, tapi dalam cerita tadi tu tak berkaitan dengan sumber lah, tapi mungkin ada kaitan juga. Mungkin berkaitan dengan sumber. Ni duit yang ada kerajaan ni syubhah banyak. Warna baik. Macam mana penyelesaian dia? Halal haram pada kita ni sebenarnya bagaimana harta itu sampai kepada kita. Bagaimana dia sampai kita? Itulah pengukur halal haramnya. Kaedah tu, kaedah yang sampai kita tu, kaedah muafakat dengan syarak ke tak? Adapun sumber itu di luar kawalan kita. Dan apa-apa yang kita tidak tahu tentang sumber tu, diberi kemaafan dari segi hukum syaraknya. Dari segi hukum syarak. Bukan hukum warak. Hukum warak lain sikit. Warak tu sebagai aksesori lah. Ni hukum syarak. Kita ni nak hukum warak berat lah sama kita tadi. Hukum syarak pun tak apa dah, kau boleh jaga. Jaga bahagian hukum syarak tu. Jadi apa-apa yang sampai kepada kita nak tahu halal haram, cara je. Kita jual gaun pisang tepi jalan. Jual air batu macam tu, gaun pisang. Dah kita boleh tahu orang mari beli tu ambil duit mana. Dah kita kena tanya. Tak perlu tahu, tak perlu tanya. Sekalipun sumber tu memang sumber dia ambil daripada judi dan sebagainya, tapi kita tak tahu, maka yang jadi sampai kepada kita tu dengan jalan urusan jual beli ni halal pada kita, lulus pada hukum syarak. Sekalipun secara nyata, tapi kita tak tahu. Memang duit tu, duit yang dicuri, duit orang, dia ropok orang, ataupun dia daripada judi. Tapi benda tu di luar pengetahuan kita. Tapi dia mari berusaha dengan kita, berjual beli. Kita jual dia beli dengan kita, dia guna. Pada kita halal. Lulus dari syarak. Hukum syaraknya. Bukan hukum warak lah, hukum syarak. Jadi dia segitu. Jadi bila dikata macam tu, saya kata, saya tak merokok, saya tak curi, saya pergi juga gaji. Lepas tu saya tanya sepatah. Saya kata, tuang ni pula ni, manusia takkan tak makan. Takkan nak makan nasi. Mesti makan nasi kok. Kita nak tanya sikit, dah nasi tuang, makanan tuang ni, tuang ambil mana? Kita tanya, ada sepatah. Tuang ambil mana? Tuang tak kerja kajang, tak kerja kajang. Dah tuang ni, kita nak padi sendiri, banyaknya sendiri, di kelaut sendiri, tak belakang. Dah ambil mana? Dibeli pasar lah. Dia tanya lagi, dah tuang pergi beli pasar tu, beli dengan air liur ke beli dengan biti? Beli dengan biti kan? Dah biti dah ambil mana? Anak murid-murid. Dah anak murid kerja kerajaan juga.
Oh ya Allah, putar orang bau sikit. Kalau ni jalan sedikit, kalau ni putar orang bau. Mari dari situ lebih. Itu kenyataan. Jadi nak kabarnya kita kurang kita ni lulus ke tak syarat. Kurang gitu. Kalau syarat kata lulus, sesat. Saya kata apa lah. Asalkan betul lulus dari segi syarat. Kadang-kadang berlaku juga, setengah tu berlaku kadang-kadang. Pernah kita ingat ini tak apalah. Saya terpaksa sebut balik. Mudah-mudahan macam ni tak akan berlaku untuk hari-hari yang akan datang. Dulu kita ingat masa kita kecil. Timbul tak boleh. Tadilah. Buah-buah tadilah. Tak boleh makan gaji tadi tu. Duit syubhah. Yalah. Dari segi nama syubhah tu adalah. Sebab sumber yang masuk tu bermacam-macam. Tapi siapa kita cari mana? Tapi yang kita kesannya, orang yang buat kenyataan ni, dia pun makan gaji juga. Itu yang kita lemah. Cuma selalu orang lain, cara lain. Tapi sebab tu urusan agama ni kita kena jujur. Sebab agama kena jujur. Kalau ya lah, kalau dok lah. Jangan tak tanya kita, dok. Tanya kau orang, dok. Tanya kita ya. Atau terbalik. Jangan. Urusan agama ni biar jujur. Ya, dok. Baik. Panjang sikit malam ni dah cerita. Sebaliknya, cerita mana? Demi kemuliaan dan kebesaranku, tiada seorang yang berlindung kepada seorang makhluknya. Sebaliknya, tidak ada seorang pun yang berlindung, minta perlindungan dengan makhluk. Tidak kepadaku, kata Allah. Tidak kepadaku. Maksudnya Allah tidak, tapi kepada makhluk. Macam kalau kita, keyakinan kita meletakkan kita tempat kita berlindung hanya kepada Allah. Tapi kita ambil kira sebab musabak ni, kerana itu diluluskan oleh syarak. Itu kita. Maksudnya kita minta berlindung dengan makhluk pun atas dasar pertama sekali dia adalah sebab yang diharuskan syarak. Dan masa sama kita ada keyakinan bahawa hanya Allah tempat berlindung. Ini tak ni. Kita minta perlindungan dengan makhluk saja, Allah tidak. Itu keadaannya. Dan aku ketahui yang demikian dari niatnya. Allah Ta'ala tahu semua itu dari apa yang tersemak dalam hati dia tu. Keadaan tu. Melainkan aku putuskan ia dari rahmat yang dari langit, dan aku longsorkan bumi di bawahnya, dan tidak aku hiraukan dalam lembah jurang yang mana ia binasa. Yakni aku biarkan dia. Kata Allah, aku biarkan dia. Dia binasa bagaimana, di mana? Maksudnya dia tidak dipandang lagi dengan rahmat Allah. Perkataan-perkataan seperti ini kita kena baca dengan kefahaman yang betul. Bila Tuhan kata, aku biarkan dia, seolah-olahnya dia ni sudah terlepas daripada Allah. Jangan baca macam tu. Kita kena usuluddin kena ada. Akidah usuluddin ni dasar kena ada. Tasawuf kita ni biasa lagi selarang. Bila kita baca kenyataan-kenyataan seperti ini, bahawa orang macam tadi tu dibiarkan Allah, kalau gitu kok dia terlepas dari Allah Ta'ala lah. Jangan apa. Bahawa setiap makhluk ni tak pernah terlepas daripada Allah. Tetap tertakluk dengan kudratnya, iradatnya, ilmunya dan sebagainya. Dah kalau gitu apa maksud dibiarkan Allah tu? Yang tidak diberi rahmat. Tapi tetap tidak pernah terputus daripada Allah. Itu bahagian usuluddinnya. Cuma rahmat Allah Ta'ala, pertolongan Allah, penjagaan Allah, maka Allah tidak beri. Itu yang perlu kita faham. Baik, kemudian Muhammad bin Hussein bin Al-Hamadan berkata, ini kisah orang lain pula. Ketika saya di majlis
di majlis Yazid bin Harun. Saya bertanya kepada seseorang yang duduk di sampingku. Jadi Muhammad ni dia tanya orang yang duduk sebelah dia. Dalam keadaan masa tu dia ada dalam majlis Yazid bin Harun, khalifah. Siapakah namamu? Dia tanya. Oh, duduk tepi dia tu. Mu nama benda? Jawab orang duduk tepi dia tu, Sa'id. Baik, saya bertanya, siapakah gelaranmu? Nama Sa'id. Tapi gelaran orang panggilmu apa benda? Orang panggil aku. Jawabnya, aku Osman. Jadi gelaran dia Osman. Orang Arab biasalah, nama lain, orang panggil lain. Orang Melayu pun banyak begitu. Lalu saya bertanya tentang keadaannya. Jadi Muhammad ni tanya dia tentang keadaan orang duduk tepi dia tadi tu. Jawab orang duduk tepi dia tu, atau nama dia Sa'id tadi tu, kini telah habis belanjaku. Aku habis piti dah, tak ada sekarang habis piti. Habis belanja, tak ada piti. Sedih bunyi, tak ada piti. Lalu saya tanya, Muhammad ni tanya lagi, dan siapakah yang engkau harapkan untuk kepentinganmu itu? Jadi bila mu tak ada piti, tak mu harap siapa dia? Mu gantung ke siapa dia? Biar piti mu tak ada. Tanya Muhammad. Jawabnya, Yazid bin Harun. Aku bergantung kepada Yazid bin Harun. Orang yang dia duduk dalam majlis dia tadi. Masa aku harap dia lah, harap dia tolong aku PPT aku dan sebagainya. Aku tak ada fikir lagi, habis belanja lah. Baik. Maka saya berkata kepadanya, Muhammad ni kata kepada Sa'id tadi tu. Sa'id yang dia kata, bila tak ada fikir ni, aku berharap kepada Yazid lah. Baik. Jika demikian, maka ia tidak akan menyampaikan hajat. Kata Muhammad dengan yakin, orang muharab tadi tu, Yazid tadi, dia tak akan sampaikan hajatmu tu, dia akan beri kamu. Kata Muhammad. Yakin dia. Dan tidak akan membantu atau meringankan keperluan. Dia tak akan beri kamu. Dia akan tolong, dia akan ringankan keperluanmu tu, tidak akan. Jadi seolah-olanya Muhammad ni kata dengan yakin. Sebab apa dia berani kata begitu tu? Mesti ada sebab. Mesti ada sandaran dia. Sehingga dia fikir, jangan haraplah, dia tak akan bantumu, dia akan tolongmu. Jadi dia berani cakap dengan dia ni atas dasar apa? Tengok. Dia bertanya, yang ni Sa'id tadi tu, hak bergantung dengan Yazid tadi tu, dia tanya pula kepada Muhammad, dari mana engkau mengetahui hal itu? Macam mana boleh tahu dia tidak akan tolong aku? Kata saya, mengata dia tak akan tolong ni, mu tahu mana? Mana mu tahu? Baik. Jawab Muhammad, saya telah membaca dalam sebuah kitab. Jadi dia kata tu ada pedoman. Ni ulama-ulama dulu, dia cakap tak pasal. Kadang-kadang nampak dalam bentuk nasihat, nampak dalam bentuk itu, tapi rupanya atas percakapan dia tu ada rujukan, ada sandaran dia. Jadi kata Muhammad, saya telah membaca dalam sebuah kitab. Aku baca dalam kitab, katanya, bahawasanya Allah telah berfirman, demi kemuliaan dan kebesaranku dan kemurahanku dan ketinggian kedudukanku di atas arasy, aku akan mematahkan harapan. Jadi aku tak akan tunaikan harapan orang yang mengharap kepada selainku. Jadi orang yang mengharap kepada selain daripada Allah, aku tak akan tunaikan harapan dia. Dengan kekecewaan
dan akan aku pakaikan kepadanya pakaian kehinaan di mata orang. Maksudnya orang yang bergantung kepada yang lain di Allah ni, aku akan putuskan harapan dia sehingga dia akan kecewa. Bahkan dia akan kelihatan hina pada pandangan manusia. Orang akan pandang dia dengan penuh kehinaan. Itu dia. Dan aku singkirkan ia dari dekatku. Kemudian dalam hubungan dia dengan Allah, aku singkirkan dia. Aku jadikan dia jauh daripada aku, kata Allah. Kalau martabat aku, dia akan jatuh martabatnya. Dan aku putuskan dari hubunganku, yakni hubungan khususiah, hubungan makrifat, ingatan dan sebagainya itu akan kuputuskan. Sehingga hubungan hati dengan Allah Ta'ala itu akan jadi tergendali disebabkan kerana benda tadi itu. Itu kata Allah. Baik. Mengapa ia mengharap selainku dalam kesukaran, kata Allah? Sebab apa ia duk harap kepada lain? Dalam ketika susah ni, sebab apa ia duk harap ke lain? Padahal kesukaran itu di tanganku. Padahal kesusahan yang dihadap itu juga datang daripada aku. Sebab apa hidup orang lain, kata Allah. Dan aku yang dapat menyingkirkan, yang berkuasa untuk menghapuskan kesusahan itu, aku juga, kata Allah. Dan mengharap kepada selainku, sebab apa hidup harap kepada yang lain daripada aku, kata Allah. Serta mengetuk pintu lain. Dia minta tolong. Untuk itu ni syarat dia minta tolong lah. Dia minta tolong orang lain. Dia harap orang lain. Padahal semua tu urusan aku belaka, kata Allah. Itu dia. Allah Ta'ala nak menjelaskan dia. Padahal kunci pintu-pintu itu tertutup. Hanya pintuku yang terbuka. Pintu-pintu makhluk, kalau kita nak minta tolong ni, tutup belaka. Maksudnya makhluk ni tak boleh nak buat benda dia. Dia tolong apa? Yang boleh beri pertolongan aku saja, kata Allah. Hanya pintuku yang terbuka bagi sesiapa yang berdoa minta kepadaku. Jadi pintu yang terbuka ni hanya pintu aku saja, kata Allah. Bagi siapa? Bagi orang yang berdoa, orang yang minta, mengharap sepenuhnya kepadaku, yang kepada Allah. Waktu terbuka pintunya. Baik, siapakah yang pernah mengharap aku? Siapakah yang pernah mengharap aku untuk menghalaukan kesukarannya, lalu aku kecewakan, kata Allah. Siapakah orang yang dia diharapkan aku, tapi aku kecewakan dia? Siapa? Tak ada. Kata Allah. Tak ada yang semacam itu. Siapakah yang pernah mengharapkan aku kerana besar dosanya, lalu aku putuskan harapan? Siapa pula yang banyak buat salah, buat dosa, dia mengharapkan pengampunan dosa, tiba-tiba aku tak beri pengampunan? Siapa? Tak ada. Demikianlah Allah mengatakan. Atau siapakah yang pernah mengetuk pintuku, lalu tidak aku bukakan? Atau juga siapa yang pergi nak minta tolong dengan Allah, ketuk pintu ni macam pergi nak minta tolong lah, bahasa isyarat, bahasa kiasan. Lalu Allah Ta'ala tak buka, Allah Ta'ala tidak sahut permohonan, Allah Ta'ala tidak perkenankan permohonannya itu. Baik. Kemudian kata Allah Ta'ala lagi, aku telah mengadakan hubungan yang langsung antaraku dengan angan-angan dan harapan semua makhlukku. Maka mengapakah kau bersandar kepada selainku? Yakni atas gerak hatimu tu, aku dengan gerak hatimu dari direct, tak ada halangan langsung. Maksudnya gerak hatimu tu terus diketahui oleh Allah, tak ada halangan apa-apa. Maka sebab apa kata ada orang bersandar, bergantung, mengharap kepada yang lain daripada aku, kata Allah. Itu dia. Dan aku telah menyediakan semua harapan hamba-Ku. Yang ini aku telah tunaikan harapan-harapan hamba-Ku. Tetapi tidak puas dengan pelindunganku. Aku yang tunaikan harapan dia, tapi dia rasa tak puas, tak cukup dengan pelindunganku. Masa tak padan segi minta orang lain lagi. Gitukah?
Dan aku telah memenuhi langitku dengan makhluk yang tidak jemu bertasbih kepadaku dari para malaikat. Dan aku perintahkan mereka supaya tidak menutup pintu antaraku dengan para hamba-Ku. Tetapi mereka tidak percaya kepada firman. Ini Allah Ta'ala nak menjelaskan keadaan. Tidakkah mengetahui bahawa sesiapa yang ditimpa oleh bencana yang aku turunkan tiada dapat menyingkirkannya selain aku. Bila aku turun bencana, kata Allah, maka tak ada lah yang dapat menghilangkan, menyingkirkan, menghapuskan bencana itu selain aku, kata Allah. Maka mengapakah aku melihat ia dengan angan-angan harapannya selalu berpaling daripadaku, selalu berpaling daripadaku. Dalam keadaan gitu pun, mengapa manusia ni hati perut dia tu duk bergantung pada lain lagi, kata Allah. Panjang. Mengapakah ia tertipu oleh selainku? Macam mana dia boleh tertipu dengan selain daripada Allah? Padahal semua tu urusanku, kata Allah. Tapi masih lagi dia paut ke lain, duk tengok ke lain, duk ke lain, dengar dia tertipu dengan yang lain. Buana. Aku telah memberi kepadanya dengan kemurahanku apa-apa yang tidak ia minta. Yang Allah Ta'ala beritahu dengan sifat pemurahnya itu, bukan saja dia minta aku beri, hak dia tak minta pun aku beri juga. Banyak benda hak kita tak minta ni kita diberi oleh Allah. Kita tak minta pun, tapi diberi juga. Dengan rahmatnya. Kemudian aku yang mencabut daripadanya, lalu ia tidak minta. Aku cabut nikmat tu, dia tak minta. Patutnya dia minta lah kepada Allah. Dia tidak minta kepadaku untuk mengembalikannya. Bila aku cabut nikmat yang aku berikan tu, dia tak minta dengan aku, dia cari dengan benda lain. Dan minta kepada selainku, dia minta dengan orang lain lagi. Jadi demikianlah Allah Ta'ala menjelaskan dalam riwayat yang panjang yang disebut oleh Muhammad tadi itu, semuanya menceritakan tentang Allah Ta'ala tak suka, tidak redha bila kita ni menaruh harapan pergantungan kepada yang lain daripada Allah. Jadi kisahnya masih panjang lagi, dan insya-Allah kita akan sambung kisah ini pada kuliah-kuliah yang akan datang. Sekianlah saja dulu. Aku lupa bihadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.